وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam juga Tuan Bilal, para alim ulama, para guru, para talabatul ilm, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk kita meneruskan sisa-sisa kehidupan ini dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan ke atas diri kita pada saat ini adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama orang lain berehat, orang lain duduk di tempat masing-masing, tapi kita memilih mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk kita menuntut ilmu, untuk kita solat secara berjemaah. Satu kurniaan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukur di atas pemberian tersebut. Dan kita pun duduk di bawah hujan yang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapat rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambung pengajian kita pada membahaskan surah At-Tariq, yang mana kita telah pun sampai pada kitab ini muka surat 119 berkaitan dengan ayat 6 dan juga ayat ke-7. Kalau tak silap saya, kita dah bahaskan secara ringkas berkaitan ayat 6 dan 7 ini ketika kita membaca terjemahan kitab, terjemahan Al-Quran tersebut. Baik. Baik. Rasa macam dah baca yang 6-7 ni. Dah ya? Dah. Betul. Baik, kita masuk ayat yang seterusnya. Muka surat 123. Surat 123 ayat yang ke-11. Baik. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi langit yang mempunyai hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya perkataan itu perkataan yang hak dan tidak perkataan itu olok-olok. Sungguh-sungguh mereka memperbuat tipu daya benar-benar, dan saya memperbuat tipu daya benar-benar pula. Maka beri tangguhlah olehmu orang-orang kafir itu, saya beri tangguh pula mereka sedikit waktu. Yang mana pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita
akan beberapa perkara. Contohnya disebutkan pada ayat yang ke-9. Disebutkan pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari dibukakan segala rahsia. Ayat ke-10, maka tidak ada bagi manusia itu kekuatan dan tidak pula penolong. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah At-Tariq ini, hari dibukakan segala rahsia. Yauma tublas sarair. Hari dibukakan segala rahsia. Kita perhatikan firman ini, yauma tublas sarair. Yauma itu hari. Ni ayat ke-9. Tubla. Tubla ni apa? Tubla diambil dari perkataan ibtila. Ataupun bahasa kita sekarang pun dah sama macam bahasa Arab. Ataupun bala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nak terjemah harfiah, terjemah satu-satu. Yauma tublas sarair. Hari diuji as-sarair, rahsia. Macam tak kena makna dia. Macam tak kena maknanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini untuk apa? Untuk menguji di antara kamu semua siapakah yang terbaik amalnya. Ni liyabluwa. Asal perkataan bala ibtila ni dia uji. Tapi di sini tak sesuai untuk kita untuk kita menterjemahkan apa nama uji. Lebih cantik kita menterjemahkan kepada membongkar. Ataupun disebutkan di sini dibukakan segala rahsia. As-sarair. Pada hari dibukakan segala rahsia, segala apa yang terpendam, yang tak ada orang tahu, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala buka segalanya. Kita kat dunia kita hukum secara zahir. Di akhirat nanti Allah menghukum secara batin. Apa yang ada dalam hati kita, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita, yang orang ketika kat dunia tak tahu, di akhirat nanti semua akan tahu. Kita beramal ini semuanya bergantung pada niat kita. Macam Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu bergantung kepada niat. Amalan itu bergantung kepada niat. Jikalau niat kita betul, maka itulah yang kita dapat. Jikalau niat kita salah, maka salah yang kita dapat. Walaupun zahir amalan tersebut baik. Contoh yang paling mudah, kita datang surau. Datang surau, semua sama. Semua solat, semua solat sunat, semua zikir. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menghukum batin. Bukan sekadar menghukum zahir saja. Kalau hukum zahir semua solat sama. Tapi di akhirat tidak. Ada orang yang datang solat memang niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan fardu yang diwajibkan oleh Allah, untuk meraihkan sunnahnya Rasulullah, untuk berjumpa sesama Muslim, untuk memasukkan kegembiraan dalam hati Muslim, untuk ikut Rasulullah. Itu niatnya, Masya Allah, memperbanyakkan niat. Tapi ada orang yang datang surau juga, sama juga datang. Niatnya apa? Niatnya nak tunjuk dia itu orang yang selalu beribadah. Nak tunjuk dia ini rajin. Orang lain tak rajin. Contohnya seperti itu. Orang sini tak adalah macam tu. Itulah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Kita kat dunia hukum zahir. Kita tak boleh nak hukum batin. Kalau kita hukum batin, seolah-olah kita bersangka buruk kepada orang tersebut. Sebab itu bila kita lihat sirah Nabi SAW, orang munafik ni lebih jahat daripada orang kafir Quraisy Mekah. Kalau perasan ke baca sirah, orang munafik ni lebih jahat berbanding orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Orang kafir Quraisy Mekah, orang Muslim berperang dengan mereka, membunuh mereka, kafir Quraisy Mekah. Tapi orang munafik, Nabi melarang sahabat untuk bunuh mereka. Sebab apa?
Agama kita menghukum zahir, bukan menghukum batin. Orang munafik ni datang solat dengan Rasulullah. Sehingga kan ada sebahagian yang orang-orang munafik ni terzahir padanya kesan-kesan ibadah. Janggutnya sentiasa basah. Dahinya ada kesan-kesan sujud dan selalu memegang selipar. Maksudnya selalu hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata ini ahli neraka. Sebab apa? Nabi tahu hati-hati orang yang munafik. Cuma Nabi tidak memberitahu kepada sahabat yang ni munafik. Tak adalah Nabi bagi tahu macam tu. Kan? Kalau Nabi bagi tahu habis semua tak berani datang ke masjid. Memang tak ada orang munafik datang masjid kalau Nabi bagi tahu. Tapi ini rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sebahagian sahabat, contohnya Huzaifah al-Yamani, yang diberikan rahsia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal orang-orang munafik. Tengok muka ni, dia tahu dah. Lepas tu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau ada orang Islam, kalau ada seorang tu meninggal dunia, dia akan tengok Huzaifah. Huzaifah datang tak? Kalau Huzaifah tak datang, dia pun tak datang. Dia Umar bin Al-Khattab. Maksudnya dia tahu yang dia ni orang munafik. Kalau Huzaifah datang, dia pun akan datang. Umar bin Al-Khattab. Munafik bukan munafik zaman sekarang. Kita ni sekarang ni lebih pada fasik. Orang munafik dulu zahirnya Islam, hatinya kafir. Kafir maksudnya apa? Tak beriman dengan Rasulullah. Dan juga tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya menzahirkan Islam semata-mata. Itu munafik pada zaman Rasulullah. Kita ni tidaklah sampai tahap macam tu. Mungkin munafik khafif, munafik yang ringan sahaja. Di mana kita menzahirkan ibadah tapi hakikatnya kita ahli maksiat. Dan kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ramai macam tu. Kadang-kadang ni yang pakai ridak, pakai jubah ni pun kadang tak betul juga. Bukan nak cakap apa. Kita sendiri tengok media sosial kan. TikTok, Facebook, kadang cakap pompang. Tapi kantoi ni. Dia mempergunakan imej Islam ni. Mempergunakan imej sunnah untuk membolehkan dia berada di hadapan masyarakat. Hakikatnya, dia buat sesuatu yang buruk di belakang mereka. Kerana tidak takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagus orang Melayu kita nak bagus. Orang Melayu kita ni suka bersangka baik, kan? Kalau pakai kopiah, pakai jubah, ni bagus ni. Tak apalah, tak ada masalah macam tu. Cuma kita tak perlulah sampai bersangka buruk kepada semua orang. Sampai ada sebahagian tu tak percaya dah semua orang. Dia dah tak percaya dah ustaz-ustaz ni. Yang tak ustaz dia tak percaya, yang ustaz pun dia tak percaya. Dah kita dah serabut dah zaman sekarang ni. Sekarang nak percaya siapa? Aku tak tahu percaya siapa sekarang ni. Hari ni macam tu kan. Tapi ala kulli hal, bila kita ada peluang macam kita sekarang ni kan, kita cari majlis-majlis ilmu, cari guru-guru yang betul-betul thiqah, yang mana sanadnya bersambung kepada guru dan guru sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni dah akhir zaman. Kita berada di hujung dah. Tak lama lagi kita akan nampak tanda-tanda yang sangat-sangat besar. Menunjukkan kita berada di hujung dunia. Bila-bila masa sahaja kita akan menghadapi situasi itu. Sama ada kita sempat ataupun tidak bertemu dengan Sayyidina Isa AS ataupun bersama Imam Mahdi. Moga-moga kita bila sampai pada zaman tu, kita bersama dengan golongan kanan. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hari ini kita boleh cakap besar, insya-Allah aku bersama dengan Nabi Isa. Insya-Allah aku jadi tentera Imam Mahdi. Sampai waktu tu habis. Terbuka baju kita, kantoi. Bila Dajjal pelawar kita ikut. Fitnah akhir zaman ni kita tak boleh nak bayangkan. Sebagai contoh, kita ni kalau dah jatuh bangunan, tangan kita berpaut. Tangan kanan kita berpaut pada bangunan tersebut. Ni nak jatuh ni. Masa nak jatuh, satu persatu jari kita ni terlepas. Satu, tak ada orang nak tolong. Jari kedua, tak ada orang nak tolong. Jari ketiga pun tak ada orang nak tolong ni. Tiba-tiba jari terakhir datang Dajjal. Nak tak aku tolong kau? Ni dah hujung-hujung ni. Satu jari dah tak ada siapa nak tolong kita kecuali datang Dajjal. Nak tak aku tolong kau? Waktu tu kita nak jawab apa?
Nak hidup ataupun nak mati jatuh bawah? Macam mati katak? Kalau kita kata aku nak ikut engkau, maka Dajjal akan datang selamatkan kita, bawa bersama rombongan dia. Kalau kita kata tidak, kita akan jatuh, kita bukan mati katak, tapi kita mati syahid kerana kita menolak ajakan Dajjal. Ini gambaran dia. Ini untuk diri kita. Apatah lagi, kita yang ada anak, ada isteri, ada keluarga, lagi dahsyat fitnahnya. Naluri seorang ibu. Sebab tu Nabi kata, sampai akhir zaman nanti ikat anak-anak kamu, ikat isteri-isteri kamu. Kadang, Masya Allah, anak-anak kita, isteri-isteri kita dah belajar agama lama dah. Tapi naluri seorang ibu, naluri seorang perempuan ni kadang kita tak boleh nak lawan. Contoh anak kelaparan. Ini ada anak kecil, kelaparan, menangis 2-3 hari tak makan. Maknya tak apa, tak ada masalah. Tapi datang geng-geng Dajjal ni pelawa makanan. Nak makanan tak? Dengan syarat ikut kami. Waktu tu nak terima ataupun tidak? Mana mak yang sanggup tengok anak dia kelaparan? Tengok anaknya menangis setiap hari. Orang yang lemah imannya, maka dia akan ikut semata-mata nakkan makanan untuk keluarganya. Ini fitnah, antara fitnah-fitnah yang dahsyat, yang kadang-kadang kita tak boleh nak gambarkan. Sebab tu Nabi kata, antara fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Bila duduk dengan Syekh Abu Zaki Johor Batu Pahat, ada banyak cerita berkaitan dengan akhir zaman. Banyak akan amal-amal soleh. Sebab makanan kita di akhir ni adalah zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang ni masih lagi tak boleh nak brain, tak boleh nak fikir macam mana zikir jadi makanan, macam mana tasbih boleh jadi makanan. Hati-hatilah. Maksudnya dari sekarang kita cuba rasakan nikmat ataupun lazat berzikir itu. Baik. Itu yaumatu balas sarair, hari yang di mana dibukakan ataupun dibongkarkan segala perkara-perkara rahsia, perkara yang rahsia. Sebab nanti di akhirat nanti ada 2 pembongkaran yang dahsyat. Satu, pembongkaran kubur. Yang kedua, pembongkaran hati kita. Pembongkaran dada manusia. Pembongkaran kubur ketika sangkakala. Yang kedua kan, dibangkitkan semua manusia. Macam pokok yang tumbuh daripada biji benih. Dan orang pertama yang bangkit daripada kubur, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibongkarkan pada kubur. Itu biasa lagi. Yang lebih ditakuti ketika waktu dibongkar semua yang ada di dada manusia. Itu yang sangat takut. Perkara yang paling sangat takut. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu, adakah kamu tidak mengetahui apa yang dibongkar daripada kubur-kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dibuka apa yang ada dalam dada. Allah bagi tahu, yang pertama bongkar kubur, yang kedua bongkar dada. Bongkar dada lebih orang takut daripada bongkar kubur. Kita ni kalau kantoi kat dunia, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala buka kat dunia. Kalau Allah tutup kat dunia, Allah bongkar kat akhirat, daripada zaman Nabi Adam sehingga ke hari ini, tengok kita punya aib. Kadang-kadang bila kita tengok isu-isu semasa kan, ada orang tu Allah bongkar, kantoi buat tu, kantoi buat ni. Ada ustaz tu, contoh yang baru-baru ni, apa nama, da'i ke apa, kita pun tak tahulah. Allah bongkar dekat dunia. Jangan kita sangka buruk terus. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak buka kat dunia supaya kat akhirat nanti dia selamat. Kita ni Allah tak buka-buka ni, takut kat akhirat kita tak lepas. Sebab tu kita tak boleh nak sangka buruk terus. Mungkin dengan sebab Allah bongkar kat dunia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya ketika dia kembali, dia bersama dengan orang-orang beriman. Kita ni yang Allah tak bongkar-bongkar, rasa bagus lalu ni, bila sampai ke akhirat rupanya sangkut. Kena masuk dulu, celup dalam neraka, baru masuk syurga, sebab tak sempat nak taubat. Sebab itulah kena hati-hati, yang kita mudah-mudah bersangka buruk. Betul, bila Allah bagi ujian kepada kita,
Contoh perkara-perkara sedemikian, tandanya Allah sayang. Allah nak kita kembali kepadanya. Jangan rasa kita ni hidup kat dunia ni, kitalah yang buat segalanya. Usaha kita semua. Hasil daripada diri kita. Tidak. Semua yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ayat ke-10 tu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak ada bagi manusia itu kekuatan dan tidak pula menolong. Tidak ada apa-apa bantuan sekalipun. Allah bagi tahu tak ada kekuatan, tak ada penolong. Kenapa Allah bagi tahu kekuatan? Allah bagi tahu pada kita tidak ada kekuatan dan juga tidak ada penolong. Tak cukup ke dengan kekuatan sahaja? Ataupun tak cukup ke dengan penolong sahaja? Bila Allah kata pada hari itu tidak ada bagi manusia itu kekuatan. Bila kita kata kekuatan, maksudnya itu yang datang daripada diri kita. Yang datang daripada diri kita. Penolong datang daripada orang lain. Maksudnya kedua-dua bantuan ni kita tak ada waktu tu. Biasa kalau kita ada masalah, kita mampu, kita akan hadapi dengan kekuatan diri kita. Betul kan? Tapi kalau kita tak mampu, tak ada kekuatan, baru kita cari penolong untuk bantu kita bila kita hadapi masalah. Ni Allah bagi tahu di akhirat nanti, ketika kita berhadapan perkara ini, maka tidak ada bagi manusia itu kekuatan dan juga tidak pula penolong bagi mereka. Kedua-dua ni tak ada. Jangan rasa kita boleh lepas ke akhirat nanti. Aku tak mampu, insya-Allah nanti ada orang tuan pengurusi surau kita bantu nanti insya-Allah. Tak ada. Jangan haraplah. Dia ni pun sibuk dengan urusan diri sendiri. Tak ada orang fikir urusan orang lain. Sampaikan aurat orang lain pun kita tak kisah. Apatah lagi masalah-masalah dia. Hari yang tak boleh kita nak gambarkan bagaimana dahsyatnya. Nampak? Was-samaa'i dzatir raj'. Okey, baik. Masuk pada ayat yang ke-11. Was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit yang mempunyai hujan. Ini kalau kita perasan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah sekali lagi. Allah bersumpah sekali lagi. Pada permulaan ayat, Allah sumpah dah. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan juga bintang terbit malam atau bintang yang menembusi cahaya yang menembusi waktu malam. Sampai ayat ke-11 Allah bersumpah sekali lagi. Was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit yang mempunyai hujan. Wal ardi dzatis sada'. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Okey. Was-samaa'i dzatir raj'. Dan langit yang mempunyai hujan. Ar-raj'i ni hujan ke apa sebenarnya? Ar-raj'i ni asal perkataan dia bukan hujan. Ar-raj'i asalnya adalah kembali. Atau langit yang mempunyai sesuatu yang kembali. Apa yang kita faham? Hujan dalam bahasa Arab apa? Matar. Kenapa Allah sebut was-samaa'i dzatil matar? Was-samaa'i dzatil matar. Tapi Allah sebut was-samaa'i dzatir raj'. Raja' ni rujuk ataupun kembali. Baik. Allahumma salli alaihi. Zati yang mempunyai. Zat di situ yang mempunyai. Yang mempunyai raja'. Raja' ni tempat kembali ataupun hujan. Kita terjemahkan hujan di sini. Zati. Atau kalau kita jumpa zu. Zu dengan zat ni maksudnya sama. Contoh orang nama Zul Khairi. Zul Khairi yakni orang ataupun pemilik kebaikan. Ataupun yang mempunyai kebaikan. Zu untuk orang lelaki. Bila jadi zat untuk muannas. Untuk orang perempuan dia akan jadi zat. Sebab tu was-samaa'i dzatir raj'. Langit ni sifat dia muannas. Sifat dia muannas dalam bahasa lah. Baik, ar-raj'i. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-raj'i. Kenapa?
Sebab air hujan itu asalnya daripada bumi. Kan kita belajar sains tu kan. Asalnya daripada bumi, yang mana air laut ataupun air tasik yang diserap uapnya ke atas sehingga terkumpul di awan dan akhirnya menurunkan hujan. Oleh kerana itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-raj'i. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sama juga dengan as-sada'. As-sada' ni asalnya bukan tumbuh-tumbuhan. Asalnya rekahan. Rekahan yang ada dekat bumi ni. Rekahan-rekahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut sebelum tu apa? Ketika langit menurunkan hujan dan air yang menitik pada rekahan-rekahan tersebut mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Maka oleh itulah bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya perkataan itu perkataan yang hak. Ini keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus yang benar. Al-Quran ini bukan benda yang main-main. Wa ma huwa bil hazl. Dan tidak perkataan itu olok-olok, bukan main-main. Olok-olok ni bukan main-main. Kita baca tafsiran yang di bawah ini. Sebagaimana Allah menarik dan membangunkan fikiran dan perhatian manusia supaya membenarkan dan mempercayai akhirat, hari hidup kembali yang amat hebat dan dahsyat itu pada ayat-ayat yang lalu. Maka dengan ayat 11 sampai ayat 14, Allah menarik dan membangunkan fikiran dan perhatian supaya membenarkan dan mengakui kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu demi langit yang mempunyai hujan yang jadi pengharapan manusia, demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan yang jadi harapan manusia juga. Sebab kita hidup dekat atas muka bumi memerlukan makanan-makanan untuk kita meneruskan kehidupan. Oleh itu disebut menjadi pengharapan oleh manusia. Sungguh-sungguh dan tidak patut disyaki lagi bahawa perkataan-perkataan dan pengakuan-pengakuan yang dikemukakan Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah, itu sebenar-benarnya perkataan yang hak, perkataan yang saya suruh dia mengatakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memperkatakan perkataan-perkataan tersebut. Ala lisani Rasulillah. Al-Quran ini datang pada lisannya Rasulullah. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkataan yang benar yang tidak ada syak di dalamnya. Al-Quran ini bukan sekadar perkataan yang kita baca faham sahaja, tidak. Kita kena tadabbur. Bila kita kata yaumatu bilas sarair tadi kan, bila kata Allah Subhanahu wa taala membongkarkan segala rahsia. Kalau kita baca makna sahaja, kita hanya faham, kita belum tadabbur lagi. Bila kata as-sarair itu apa? Kita syarahkan. Kita fikir lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala buka aib. Allah buka sarair rahsia di akhirat. Ada hikmah-hikmah yang kita sebutkan tadi. Barulah dinamakan sebagai tadabbur. Dalam riwayat Ibn Abbas ataupun kita baca kan hadis Nabi SAW, orang yang baca Al-Quran digandakan berapa? 10 kali ganda kan? Bukannya alif lam mim itu 10, tapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Ni baca Quran ni. Kemudian dia katakan baca dengan faham ke tak faham baru dapat 10 ni. Sama ada faham ataupun tak faham, digandakan 10 kali ganda. Satu huruf 10 kali ganda ni bukan sikit, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? 20. Lebih kuranglah 20 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun 21. Ataupun 19. Kan? Kalilah 20. Kali 10. Berapa? 200. Bismillah aja dapat 200 pahala. Ini untuk orang yang baca faham ataupun tak faham. Cerita dia kalau orang yang baca tadabbur ni, baca dengan faham, satu riwayat Ibn Abbas bin Abi Talib, bahwasanya orang yang baca Quran dengan tadabbur atau memfaham maknanya secara terperinci, maka satu huruf itu digandakan 700 kali ganda. Lagi banyak. 700 kali ganda bukan sikit. Kita kalau Bismillah dapat kali 10 pun rasa bangga dah tu.
banyak dah tu. Ni kali 10, kali 700, lagilah. Ni kita dah berapa surah dah kita baca. Surah Insyiqaq, Suratul Buruj, ni masuk Suratul Tariq, Suratul Fatihah. Mungkin tuan-tuan puan-puan semua dah faham makna dan tadabbur maknanya. Berapa banyak pahala yang kita dapat dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang kita tadabbur bismillah. Kita hari-hari baca bismillah, masuk suka baca bismillah, masuk kereta baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, makan baca bismillah. Jadi kalau kita merasakan ini adalah sebahagian firman Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengetahui maknanya dan tadabbur maknanya, maka mendapat ganjaran tersebut dengan satu huruf 700 kali ganda. Hebat. Kadang-kadang kita perlu kelebihan-kelebihan ni untuk meningkatkan kita punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita naik dan turun. Mana ada orang iman naik aja. Bayangkan kalau Nabi lah. Sini ada kan Nabi? Nabi palsu, tak ada. Mana ada sekarang? Nabi je naik, malaikat masya-Allah naik. Ada sebab kata malaikat imannya stay je. Dia sebab imtithal, dia maksum. Kalau Nabi manusia, ada nafsu dan juga ada akal. Begitu juga kita ada nafsu dan juga akal. Nabi ni maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bukan maksum. Hebat-hebat kita pun mahfuz, terjaga daripada dosa dan akan juga melakukan dosa. Cuma diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertaubat. Tapi yang jenis macam kita ni memang iman naik turun. Masa naik tu masya-Allah wali Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid, datang surau pun pukul 4 pagi. Tahajud seorang-seorang. Ni waktu iman naik. Waktu iman turun, bayang pun tak nampak. Ni contohnya lah. Orang sini tak adalah macam tu. Orang sini istiqamah semua datang surau. Itu kita iman kita naik turun, naik turun. Sebab tu bila ada peluang, tuan-tuan puan-puan baca kitab-kitab hadis. Ni ada muntakhab hadis, ada fadailul amal. Baca kitab-kitab tu untuk tahu kelebihan-kelebihan amalan kita. Baru semangat kita nak ibadah. Baru semangat kita nak hadir majlis ilmu. Kan? Sebab itulah baca fadail-fadail tersebut supaya menambahkan semangat kita, menaikkan balik iman kita yang turun tu. Saya bukan cakap tuan-tuan puan-puan je. Saya sendiri pun kadang macam tu. Kadang rasa malasnya datang ceramah sini kan, contoh. Tak adalah, sini saya seronok datang sini. Kan? Dapat jalan-jalan. Kadang-kadang kita yang kadang buat kerja dakwah ni kan, kita mengajar ni, kadang datang dah rasa malas. Malasnya lah nak buka kitab. Sebab kita bukan datang membibil sahaja. Sebelum datang nak kena baca kitab dulu, nak kena murojaah, buka itu, buka ini. Ni amanahnya. Tanggungjawabnya itu. Sebelum kita mengajar, kita kena ulang kaji. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kata apa? Kalau kamu tidak mengulang kaji sebelum kamu mengajar, maka lebih elok kamu tidak mengajar. Itu kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi kalau orang mengajar tanpa mengulang kaji, takut ada berlaku salah di sana. Jika berlaku kesalahan, maka akan memberi kesan kepada orang yang mendengar. Sama ada majlis seperti ini atau majlis khusus dan sebagainya. Itu kadang-kadang manusia ni ada satu waktu dia lemah. Dia rasa malas untuk beribadah, untuk buat kerja-kerja elok ni, kerja-kerja baik. Sebab itulah kita baca fadail-fadail, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada ibadah tersebut. Contoh kalau kita datang majlis ilmu, orang yang datang majlis ilmu dengan niat yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang hadir ke majlis ilmu. Macam tuan-tuan semua ni datang bawa kepak malaikat. Jalan atas kepak malaikat. Maksudnya tapak kaki orang menuntut ilmu ni mulia. Atas sebahagian tu jumpa cium kaki. Kita cium kaki baru stokin lah. Tapi ni orang talibul ilm hakikatnya tapak kakinya bukan menginjak tanah tapi menginjak kepak malaikat. Sehingga kan hitanul bahari, binatang-binatang yang di lautan dan juga di daratan mohon istighfar bagi orang yang menuntut ilmu. Ini kelebihan yang sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu. Bila kita kata menuntut ilmu, bukan nak kata kita kena khatam kitab, tidak. Hatta sehari kita atas satu kalimah pun dikira sebagai ilmu.
Tapi dengan niat kita nak menuntut ilmu walaupun satu kalimah, maka kita dapat kelebihan-kelebihan tersebut. Para malaikat istighfar atas kita. Binatang-binatang istighfar kat atas kita. Yang penting niat kita kena betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni macam-macam. Lagi kalau yang jenis nak buat baik, nak buat amal soleh ni, ujian memang macam-macam. Baiklah. Bila i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, insya-Allah kita akan selamat daripada ujian-ujian tersebut. Baik. Sekali-kali tidak perkataannya itu terbit daripada hawa nafsunya, yakni perkataan yang keluar daripada bibir Rasulullah, bukan daripada nafsunya, untuk mencari-cari ketinggian dan kedarjatan atau hendak beroleh harta benda dan lain-lain. Sekali-kali tidak perkataan yang keluar dari mulutnya dengan tidak diketahui atau tidak disengajanya. Ini Rasulullah SAW. Bukan sekadar cakap sahaja. Jawami'ul kalim, cakap sikit tapi maknanya banyak. Ini Rasulullah. Rasulullah ni introvert. Dia tak cakap banyak. Kalau cakap tu hikmah. Ada makna, ada cahaya. Ini Rasulullah SAW. Sebab itu hendaklah kamu benarkan dan kamu akui dengan sepenuh hatimu akan kenabian dan kerasulannya, sedang mengakui bahawa dia Rasulku adalah jadi keuntungan bagimu dunia dan juga di akhirat. Orang yang mengakui bahawanya Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul Allah, maka dia adalah orang yang berjaya atau orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada ayat yang ke-14. Moga-moga kita semua termasuk dalam golongan orang yang beruntung di akhirat nanti. Takut-takut kita banyak buat amal soleh, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti tidak ada apa-apa. Haba'an mansurah, seperti habuk yang berterbangan. Takut, datangkan perasaan takut tersebut. Buat amal banyak-banyak, kadang kita umur dah 50, umur 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Di sini ada 70. Belum lagi. 70 ke? Kan? Kita beramal saleh. Takut-takut ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa-apa, la ilaha illallah. Waktu tu nak buat apa lagi? Sebab itulah betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wal mukhlisin 'ala wajhin 'azim. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.